Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Sir Jim Ratcliffe mahu bina stadium baru untuk Manchester United. Pemilik pasukan Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mendedahkan rancangannya di mana dia mahu membina sebuah stadium baru yang berkapasiti lebih besar sekiranya mereka memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford. Ratcliffe juga telah menubuhkan sebuah pasukan peninjau yang dianggotai oleh Lord Sebastian Coe, Datuk Bandar Manchester, Andy Burnham dan juga legenda United sendiri iaitu Gary Neville untuk mengenal pasti langkah seterusnya yang bakal diambil. Beliau pada ketika ini merancang untuk mengubah suai Old Trafford bagi meningkatkan lagi kapasiti untuk stadium, dan jika diberikan pilihan sama ada mahu mengubah suai stadium ataupun membuat stadium baru, sudah semestinya dia mahu membina stadium yang baru. Dia juga membayangkan yang stadium baru itu bakal memberikan kapasiti sehingga 100,000 dan akan menjadi rumah baru kepada pasukan England yang kini menjadikan Wembley sebagai laman mereka yang berkapasiti 90,000 penonton. Dia juga melihat tiga pasukan ini sebagai antara pasukan terbesar di England untuk era ini iaitu pasukan Liverpool, Manchester City dan juga Manchester United, kerana ramai pemain England hadir daripada tiga pasukan yang disebut tadi. Dia juga berpendapat yang bola sepak di England sama penting tidak kira di utara ataupun selatan. Ketua pengarah Leverkusen yakin Xabi Alonso akan kekal di sana. Ketua pengarah Bayer Leverkusen, Fernando Caro, yakin yang ketua jurulatih mereka pada ketika ini itu Xabi Alonso akan terus kekal menerjun mereka sungguh-sungguhnya sehingga beberapa musim lagi. Kenyataan ini dikeluarkan selepas masih lagi tak ada pendekatan secara rasmi oleh kedua pihak iaitu pasukan Liverpool dan juga pasukan Bayern Munich yang begitu berminat untuk menjadikan pengurus mereka pada musim hadapan. Leverkusen masih lagi belum tewas dalam aksi Bundesliga di mana mereka sedang mendahulunya serta masih lagi beraksi dalam kempen Europa League. Alonso juga menyedari yang dia kini menjadi calon utama untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool serta Thomas Tuchel di pasukan Bayern. Tetapi buat masa ini, mereka berpendapat Alonso tidak mempunyai sebab yang kukuh untuk meninggalkan pasukan. Kontraknya akan tamat pada hujung musim 2026 dan mereka yakin yang dia akan terus kekal di pasukan Leverkusen. Walaupun begitu, Leverkusen masih lagi mempunyai calon pengganti yang sesuai jika Alonso memilih untuk berhijrah ke klub yang dia mahukan pada satu hari nanti. Pengadil beri respon terhadap aduan Real Madrid berkenaan Vinicius Junior. Real Madrid telah berjaya menewaskan pasukan Osasuna 4-2 dalam perlawanan Liga. Namun yang menjadi perhatian dalam perlawanan tersebut adalah Vinicius Junior yang dikatakan menerima pelakuan resi daripada penyokong Osasuna. Pihak pengadil ataupun RFUF telah mengeluarkan kenyataan di mana mereka mengaku yang Vinicius dihina tapi bukan berbentuk dengan pelakuan resis. Ia hanya berbentuk penghinaan biasa dan pihak RFUF mengatakan yang jika meletakkan kesalahan kepada Munuera iaitu pengadil pada ketika itu adalah tidak adil. Vini telah menjadi mangsa pelakuan resi dalam beberapa musim terakhir dan dalam perlawanan tersebut dia dikenakan kad kuning terhadap protes yang dilakukan terhadap pengadil. Kobbie Mainoo adalah orang yang tepat. Bekas petanan Manchester United, Wes Brown, yakin akan masukkan Kobbie Mainoo ke dalam skuad kebangsaan England akan memberikan kelebihan kepada pasukan England dan juga Kobbie Mainoo sendiri. Sebetulnya, Kobbie Mainoo tidak dipanggil pada mulanya, namun disebabkan penampilan hebatnya ketika berhadapan dengan pasukan Liverpool, Gareth Southgate pun terpikat dan memanggilnya ke dalam skuad kebangsaan. Wes Brown mengaku agak terkejut melihat kepesertaan perkembangan bakat pemain muda seperti Kobbie Mainoo yang baru mendapat peluang bermain secara kerap pada musim ini. Mainoo mungkin berpeluang untuk melakukan debut bersama dengan pasukan England dalam dua perlawanan persahabatan, iaitu ketika menentang pasukan Brazil dan juga pasukan Belgium. Sven Botman akan diketepikan selama 9 bulan. Pemain pertahanan pasukan Newcastle United, Sven Botman, yang baru saja pulih daripada kecederaan panjang, mungkin akan diketepikan dengan lebih lama lagi apabila akan melakukan pembedahan lutut untuk memulihkan kecederaan ACL yang dialaminya. Dia mendapat kecederaan tersebut ketika mereka tewas dalam perlawanan syukur akhir Piala FA kepada pasukan Manchester City pada Sabtu yang lalu. Botman yang dibeli dengan nilai 32 juta pound daripada pasukan Lille baru saja pulih daripada kecederaannya yang dialami pada bulan September. Namun malang tidak berbau apabila beliau mengalami kecederaan ACL yang berat dan akan diketepikan selama 9 bulan. Perkara ini sudah pasti memeningkan kepala Eddie Howe dan semestinya menyukarkan misi mereka untuk ke Eropah pada musim hadapan. Manuel Neuer alami kecederaan menjelang perlawanan persahabatan. Menjelang perlawanan persahabatan antara pasukan Jerman menentang pasukan Perancis dan juga Belanda yang akan datang, mereka menerima kabar yang kurang baik iaitu golkiper veteran mereka gagal untuk cergas apabila mengalami satu kecederaan ketika dalam sesi latihan pada hari Rabu. Perkara ini semestinya mengecewakan Julian Nagelsmann yang menagih khidmat pemain veteran tersebut dalam usaha mereka mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Euro nanti. Kali terakhir Neuer bermain dengan pasukan Jerman adalah pada tahun 2022 lalu ketika mereka menewaskan pasukan Costa Rica 4-2 dalam Piala Dunia yang lepas.
Namun Nagelsmann tidak perlu risau kerana masih mempunyai penjaga gol yang hebat seperti Ter Stegen dan juga Berleno di bahagian penjaga gol. Bruno Fernandes akan tandatangani kontrak baru. Kapten pasukan Manchester United, Bruno Fernandes, dikatakan sudah bersedia untuk melanjutkan perjuangan bersama pasukan Manchester United pada masa akan datang. Kontrak pemain antarabangsa Portugal itu akan tamat pada tempoh 2 tahun lagi, iaitu pada tahun 2026. Beliau telah dinaikkan pangkat menjadi kapten pasukan Manchester United pada musim panas lepas dan sangat tertarik untuk terlibat dalam projek Ineos bersama dengan Erik ten Hag. Perbincangan sedang dilakukan dan kemungkinan besar Bruno Fernandes tiada masalah untuk terus kekal di Old Trafford. Liverpool sahkan kedatangan Sporting Director baru. Liverpool sudah pun mengesahkan yang Richard Hughes akan menjadi Sporting Director mereka pada musim ini dan akan datang. Sebelumnya, Richard Hughes berkhidmat di pasukan Bournemouth dan tertarik dengan undangan pasukan Liverpool yang sememangnya mencari pengganti Josh McKay sejak Januari yang lalu. Hughes akan bergerak sebagai individu yang penting dalam penandatanganan pemain baru pada musim hadapan dan pencarian manajer baru untuk menggantikan Jurgen Klopp. Hughes juga mengucapkan terima kasih kepada pasukan Liverpool kerana memberi peluang kepadanya untuk memberikan sumbangan kepada kelab tersebut dan beliau komited dengan masa depan dia di sana. Kita ke perkembangan jendela pembinaan pemain. Bayern Munich tak akan beli Ronald Araujo. Sudah bukan rahsia yang pasukan Bayern Munich betul-betul meminati pemain pertahanan kental pasukan Barcelona, iaitu Ronald Araujo. Namun minat mereka kebelakangan ini semakin berkurang atas sebab bajet yang mereka perlu sediakan di sektor lain. Mereka akan kehilangan Alphonso Davies pada musim panas hadapan dan berkemungkinan terpaksa keluarkan bajet yang besar untuk menggantikan pemain tersebut, dan mereka mungkin akan membeli Araujo jika mereka berjaya menjual salah seorang pemain pertahanan mereka sahaja. Pasukan La Liga tawarkan 50 juta euro untuk Brennan Johnson. Satu berita tergempar, iaitu gegasi La Liga, Atletico Madrid, pernah berminat untuk mendapatkan winger muda pasukan Nottingham Forest sebelum beliau berpindah ke pasukan Spurs pada musim lepas. Dia adalah Brennan Johnson. Sebetulnya, Nottingham Forest terpaksa menjual Brennan Johnson untuk mengimbangi semula neraca kewangan mereka. Tawaran Atletico tersebut boleh mencecah sehingga 65 juta euro termasuk bonus. Tetapi akhirnya perpindahan tersebut gagal terjadi dan Johnson pilih ke pasukan Spurs. Victor Gyökeres berikan respon terhadap minat Chelsea dan juga pasukan Arsenal. Penyerang tajam pasukan Sporting CP telah mengeluarkan satu kenyataan dan dia hanya mau fokus kepada pasukan Sporting CP sekarang dan cuba memenangi trofi bersama pasukan. Beliau juga menambah yang segalanya akan terjawab pada musim panas nanti. Adakah dia akan berpindah ataupun tidak? Victor Gyökeres dibeli Sporting CP pada musim panas lepas daripada pasukan Coventry dengan harga 17 juta pound sahaja dan setakat ini menjadikan 36 gol daripada 39 penampilan untuk pasukan Sporting CP. Jika mahukannya pada musim panas nanti, Chelsea dan juga Arsenal perlu menebus klausul pelepasannya yang bernilai 100 juta euro. Manchester United dan juga Liverpool bersaing dapatkan Rodrigo. Dua musuh utama bersedia untuk bersaing bagi mendapatkan Rodrigo daripada pasukan Real Madrid pada musim hadapan. Dengan kedatangan Kylian Mbappe, salah seorang pemain bintang mungkin akan dilepaskan nanti. Tetapi setakat ini, Real Madrid tidak berminat untuk menjual bintang bola sepak Brazil tersebut. Liverpool berikan saingan untuk Leny Yoro. Liverpool akan bersaing dengan pasukan Chelsea dan juga pasukan Real Madrid bagi mendapatkan pemain pertahanan pasukan Lille, iaitu Leny Yoro. Leny Yoro dianggarkan bernilai sehingga 51 juta pound. Manchester City mungkin akan lepaskan Jack Grealish. Manchester City mungkin akan melepaskan signing termahal mereka dalam sejarah, iaitu Jack Grealish, dalam usaha mereka untuk menambah dana bagi mendapatkan pemain baru pada musim panas hadapan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.